Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid tahun 5? Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Antum boleh rujuk di dalam buku nota padat UPKK. Okey, berkenaan dengan pelajaran 2, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada minggu yang lalu kita telah belajar berkenaan dengan hijrah Nabi ke Habasyah pada kali pertama dan juga pada kali kedua. Kemudian kita belajar berkenaan dengan perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Untuk yang lanjut, antum boleh rujuk kepada video yang lepas. Cuma sedikit berkenaan dengan hijrah Nabi ke Habasyah atas sebab penyiksaan yang berlaku dalam kalangan umat Islam di Mekah, maka mereka berhijrah ke Habasyah. Kemudian berlakunya perjanjian Aqabah di mana umat Islam di waktu itu yang sebilangan masyarakat di Madinah datang berjumpa dengan Nabi sehingga terbentuknya perjanjian Aqabah. Dan pada perjanjian Aqabah yang kedua, masyarakat Madinah telah mengajak Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Maka, jom kita tengok peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Okey, kita tengok tujuan ataupun kita tengok dulu tarikh. Berkenaan dengan tarikh berlakunya hijrah Nabi ke Madinah iaitu pada berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kerasulan bersamaan dengan 622 Masihi. Kalau kita tengok perjanjian Aqabah berlaku pada tahun ke-13 kerasulan, bermakna tahun seterusnya iaitu pada tahun ke-14 kerasulan Nabi telah melakukan hijrah ke Madinah. Bagaimana pula dengan tujuan hijrah? Tujuan hijrah adalah untuk meneruskan penyebaran Islam dan juga sebagai strategi berdakwah yang dilakukan oleh Nabi. Strategi dakwah dalam keadaan aman. Sebab apa? Di Mekah sudah tidak aman. Berlakunya apa? Ancaman daripada kaum musyrikin Mekah. Maka apabila wujud peluang untuk berdakwah dan menyebarkan Islam secara aman di Madinah, maka Nabi telah berhijrah atas perintah ataupun wahyu Allah SWT juga. Perkara ini telah berlaku. Baik, jom kita tengok seterusnya apa yang berlaku kisah hijrah Nabi ini. Okey, pada malam hijrah, pada malam peristiwa hijrah, musyrikin Mekah telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka telah mengepung rumah Nabi dan merancang untuk membunuh baginda. Tapi alhamdulillah Rasulullah berjaya menyusup keluar ataupun lari keluar daripada rumah baginda, yang mana ketika itu musyrikin Mekah sedang tidur. Mereka telah menjaga sebenarnya, tapi mereka telah ditidurkan oleh Allah SWT. Maka waktu itulah Nabi telah keluar daripada rumah baginda dan tempat tidur Nabi telah digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Telah diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Untuk apa? Tujuan adalah untuk mengelirukan pihak musuh. Mereka sangka Nabi masih ada di dalam rumah, tapi sebenarnya yang tidur di situ adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah Nabi telah menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan terus bersembunyi di Gua Sur. Okey, ini antara tempat-tempat sejarah yang sangat penting. Okey,
Contohnya akan ada soalan yang bertanya di manakah Nabi bersembunyi daripada musuh. Jawapannya adalah di Gua Sur. Okey, bermakna bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi bertemu dengan Saidina Abu Bakar dan bersembunyi bersama dengan Saidina Abu Bakar di Gua Sur selama berapa lama? Selama 3 hari. Baik, setelah memastikan keadaan selamat, Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar keluar daripada Gua Sur dan bergerak menuju ke Madinah dengan menaiki unta Nabi. Okey. Maka setelah tiba di Madinah, alhamdulillah, kedatangan Nabi disambut dengan penuh kegembiraan dan alunan nasyid sebagai tanda penerimaan masyarakat Madinah. Di situlah alunan nasyid dia nyanyikan adalah Tala'al badru alaina. Itu antara alunan nasyid yang telah dinyanyikan oleh orang masyarakat Madinah ketika itu, yang mana mereka suka dan gembira atas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya berkenaan dengan persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Berkenaan dengan ini, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Di sini akan ada beberapa kepentingan yang akan diceritakan kemudian sebentar lagi. Tapi di sini kita fokus dahulu berkenaan dengan apakah makna Muhajirin dan Ansar itu. Okey, Muhajirin bermakna kaum muslimin dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka asalnya adalah masyarakat ataupun rakyat di Mekah. Maka apabila mereka berhijrah ke Madinah, mereka dikenali sebagai Muhajirin daripada perkataan hijrah. Muhajirin. Okey. Maka jom kita tengok pula makna Ansar. Okey, Ansar. Ansar adalah penduduk asal Madinah yang membantu kaum muslimin Mekah yang berhijrah ke Madinah, ataupun bahasa mudahnya adalah penduduk asal orang yang berada di Madinah. Okey, baik. Tengok, antara langkah untuk memperkuatkan kedudukan orang Islam di Madinah dan menjamin keselamatan ialah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Maka satu usaha untuk mendamaikan, untuk merapatkan ukhuwah, untuk mengkukuhkan lagi kedudukan orang Islam adalah mempersaudarakan, ataupun kita panggil menjadikan mereka kawan antara satu sama lain adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, baik. Jom kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat 124 di dalam buku nota padat ini. Okey, baik. Ini adalah antara mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Okey, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq telah dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab ataupun Saidina Umar dengan Utbah bin Malik. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan telah dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Okey. Jom kita tengok pula tujuan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu kaum Muhajirin menyesuaikan diri di tempat baru iaitu Madinah. Mereka kan asalnya Mekah, bila mereka pergi ke Madinah nak menyesuaikan diri untuk membiasakan diri dengan negara ataupun tempat yang baru, maka dieratkan ataupun dipersaudarakan dengan rakyat tempatan. Yang kedua adalah mewujudkan keamanan dan ketenteraman rakyat. Yang ketiga, menghilangkan perasaan rindu dan sedih kaum Muhajirin yang meninggalkan kampung mereka iaitu Mekah. Semestinya mereka pindah berhijrah dalam keadaan tidak membawa semua kaum kerabat, kaum keluarga, anak isteri
Jadi apabila mereka ada saudara di Madinah, mereka rasa ada keluarga. Sedikit sebanyak terubat rindu mereka. Baik, yang seterusnya adalah yang keempat, mewujudkan nilai kekitaan dan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nak mewujudkan rasa kebersamaan antara mereka. Dan yang terakhir, tujuannya adalah Islam dapat disebarkan dengan lebih mudah dan berkesan. Kerana apa? Sebab boleh bertukar pendapat, boleh bertukar ilmu antara satu sama lain, terutamanya dalam kalangan saudara. Okey, di sini ada sedikit info tambahan. Jika antum boleh tengok dekat sini, info tambahan ni adalah Yasrib ialah nama kota Madinah sebelum hijrah Rasulullah. Sekarang dikenali sebagai Madinah. Nama dahulu adalah Yasrib. Baik, sekian berkenaan dengan hijrah Rasulullah ke Madinah. Semoga antum memperolehi kefahaman dalam daripada penjelasan ataupun syarahan yang diberikan oleh saya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.